Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua followers dan subscribers YouTube channel Dr. Super Pokpet. Di sini saya tidak menggunakan teknik green screen, tapi saya berada di klinik saya sendiri kerana saya akan bercerita sesuatu yang sangat klinikal, iaitu berkenaan dengan asma. Apa yang membuatkan saya berfikir untuk bercerita tentang asma ini disebabkan oleh banyak salah faham daripada ibu bapa. Bila saya nak start ubat aja, mereka menolak untuk merawat asma anak mereka tu dengan cara yang betul, dan mereka sangat skeptikal bila kita sebut inhaler. Kita nak bagi inhaler je dia marah. Kali ini saya banyak nak membebel, di mana banyak ibu bapa yang bila kita sebut anak mereka asma, mereka jadi sangat negatif, dan mereka merasakan asma ni akan membuatkan anak mereka bergantung kepada ubat sepanjang hidup mereka. Sebenarnya pesakit doktor apabila telah diberikan rawatan yang betul, mereka tidak lagi mengalami asma yang sangat serius ataupun kerap mengalami batuk-batuk lagi, kerana mereka mengikut protokol yang saya telah berikan, dan mereka telah diberikan penerangan yang jelas tentang mengapa anak-anak mereka mendapat asma. Sebenarnya asma ni disebabkan oleh penyakit alahan ataupun kita panggil allergy disease, atau dalam bahasa Latin dia adalah atopic disease. Dan penyakit alahan ni ada yang biasa common dalam kanak-kanak, iaitu asma ataupun kita panggil lelah, resdung itu allergic rhinosinusitis, dan juga eczema. So jadi ketiga-tiga ni adalah saling berkait kerana punca dia adalah daripada keradangan yang disebabkan oleh IgE ataupun immunoglobulin E, yang mana sepatutnya immunoglobulin ni mempertahankan tubuh kita daripada dijangkiti kuman atau sebarang toksin, bukan? Tapi IgE ni dia lain sikit, dia membelot, di mana ia menyerang tubuh kita. Kalau di paru-paru dia menjadi asma, kalau di hidung dia menjadi resdung, dan kalau di kulit dia menjadi eczema. So jadi boleh tengok eczema pada episod yang sebelum ni yang pernah saya publish. Dan sebenarnya kalau nak cerita pasal asma agak panjang, jadi kalau saya pendekkan, ia disebabkan oleh hyperactive airway, terlalu sensitif, airway yang terlalu sensitif dan kronik. So apabila kita sebut kronik, maksudnya ia melebihi daripada 14 hari. So jadi maksudnya anak ni mengalami batuk-batuk sahaja tanpa wheezing pun boleh kita suspek dia mengalami penyakit asma. Apabila seseorang menghadapi asma, apa yang berlaku di paru-paru dia? Okey, di dalam paru-paru kita ada daripada saluran pernafasan atas, ada trakea, kemudian ke bronchus, so jadi ke bronchiol, dan kemudian dia akan menukar udara, iaitu oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kita keluarkan karbon dioksida, dan oksigen itu kita ambil untuk proses metabolisme dalam tubuh kita. Apabila orang yang mengalami asma ini semput, maksudnya penukaran oksigen itu tidak baguslah. Sebab saluran paru-paru dia sempit, menyebabkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu tidak berlaku dengan baik, dan menyebabkan dia kekurangan oksigen, dan boleh juga bawa kematian kalau mengalami asma attack yang kita panggil life threatening. Dan kenapa berlaku seperti itu? Alahan ini menyebabkan keradangan pada saluran paru-paru, sehingga ia menyebabkan ianya bengkak dan merah, dan ia menyebabkan penyumbatan pada saluran paru-paru. Ia juga menyebabkan saluran paru-paru punya mucous membrane akan sangat sensitif dan menghasilkan kahak lebih banyak, dan kita boleh lihat ia seperti saluran paip berkarat. Apabila serangan asma berlaku, kita boleh lihat saluran paru-paru yang sudah bengkak tadi menjadi sangat sempit, iaitu kita panggil bronchoconstriction, dan ia menyebabkan pesakit mengalami wheezing, iaitu saluran paru-paru yang sangat sempit. Jadi kita semua sudah faham kan bagaimana IgE ni ataupun proses keradangan itu berlaku di saluran paru-paru, di mana ia menyebabkan paru-paru kita punya saluran berkarat, dan
mudah kena jangkitan kuman dan ia sangat sensitif, sangat sensitif. Jadi silap sikit je terdedah kepada benda-benda yang macam dia alah lah kan, sebab kita tak tahu apa yang dia alah. Kalau silap sikit akan berlakulah keradangan yang serius dan menyebabkan histamin release dan menyebabkan saluran paru-paru itu menjadi kecut seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini ya. Untuk ibu bapa yang mampu, bolehlah buat allergy test kalau nak tahu sama ada anak mungkin alah kepada sesuatu makanan atau sesuatu bahan ya. Dan setiap orang mempunyai alahan yang berbeza ya, penyakit alahan ni, dan bukan semua orang sama. Contohnya mungkin anak orang lain tu allergi kepada pisang, tapi anak kita tak alergi pada pisang. Jadi kita tak boleh generalizekan apa yang anak kita tak boleh tu dan kita tak bagi juga orang lain makan. Tak, lain-lain tubuh, lain-lain dia alah Ini salah satu contoh allergic test yang kita buat melalui blood test. Kita measure berapa nilai IgE dalam darahnya dan kita dapati pesakit ni mempunyai terlalu banyak bahan yang dia alah. Apabila kita buat allergic test ni, kita ambil darah banyak lah. Skin prick test tu kita cuma prick dengan allergens yang kita berikan kepada melalui kulit ya, dan reaction. Dan boleh juga kalau tak mampu kita terpaksa buat try and error lah. Maksudnya satu hari satu makanan ya. Dan kena tengok lah kalau kita terdedah kepada sesuatu bahan seperti habuk, kapet ya, di mana dalam kapet ini sebenarnya ada dust mites yang tersimpan ya. Jadi kalau setakat vacuum je, sorry lah, tolonglah sesiapa yang ada penyakit alahan ni, tolonglah buang kapet tu ya, ataupun bagilah pada orang lain ya, sebab dia akan ada benda ni, dust mite ni, yang akan menyebabkan alahan juga ya. Ramai budak-budak yang alah kepada dust mite ni dan tak tahan kalau ada kapet, sama ada dia akan bersin disebabkan oleh alahan kepada dust mite ni ya, ataupun dia akan menyebabkan semput ya, penyakit semput tu datang balik atau asthma attack. Dan susahlah nak kontrol kalau macam tu. Ada mak yang kata bagi vacuum aja, tak, kerana dust mite ni takkan hilang hanya dengan vacuum sebab dia dah berumah bersarang di situ. Walaupun satu tempat sahaja kapet, ia akan berterbangan seluruh rumah dan kerana ia ringan dan dibawa angin ke mana-mana sahaja dan dia boleh berada di seluruh rumah kita lah, tapi dia bersarang di situ. Jadi walaupun kecil tetap ada. Dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang macam berbulu barang-barang yang berbulu seperti teddy bear yang berbulu, blanket yang berbulu, sofa yang berbulu. Yang benda-benda macam tu pun adalah tempat pembiakan kita panggil dust mite ni, house dust mites. Bagaimana sebenarnya kita nak merawat asma? Okey, pertama sekali rawatan untuk asma adalah avoid segala bahan yang kita alah. Apa-apa yang kita rasa kita alah tu, anak-anak kita alah, tak payahlah terdedah kepada benda tu. Kalau kita boleh remove kapet. Kalau kita tak boleh bela kucing, kita terpaksa bagi orang lain kucing tu, dan atau anjing ataupun apa sahajalah makanan yang kita rasa anak-anak kita ni alah. Jadi rawatan yang paling penting adalah mencegah daripada terdedah kepada bahan alahan. Dan yang kedua adalah rawatan ubat, ubat-ubatan, di mana selalunya kita bagi ubat inhaler itu dikala keadaan yang tidak serius. Kalau dalam keadaan serius diperlukan nebulizer, nebulizer. Tapi dalam keadaan biasa kita terpaksa rawat asma ni menggunakan inhaler. Kenapa saya panggil inhaler lebih baik daripada sirap? Kerana inhaler ini dosnya sangat kecil Ini adalah botol inhaler yang mengandungi salbutamol, iaitu ubat untuk mengurangkan kesempitan paru-paru di mana saluran paru-paru yang sempit itu akan terbuka lah kita panggil pelega, ubat pelega, dan dosnya sangat kecil, iaitu 100 mikrogram per puff. Dalam dia ada 200 puff lah dan apabila 100 mikrogram ni maksudnya 0.1 miligram, kecil lah berbanding dengan sirap. Sirap tu 2 miligram atau 1 miligram dalam 5 mil, maksudnya dosnya lebih besar kerana ia perlu diserap ikut darah, kemudian pergi ke paru-paru.
Maksudnya puff ni ataupun inhaler ni kita pakai dosnya sangat kecil, iaitu 100 mikrogram atau 0.1 miligram per puff. Dan apabila kita menggunakan untuk kanak-kanak di bawah 10 kilo, biasanya 3 hingga 4 puff saja. Itu bermakna 0.4 atau 0.3 miligram ya, iaitu dosnya sangat-sangat kecil ya, dan berbanding dengan sirap. Untuk pengetahuan, sebenarnya salbutamol ini boleh memberikan side effect seperti jantung berdegup laju dan kehilangan garam potasium ya berlebihan daripada darah kita. Dan apabila ia ada side effect ini, anak-anak akan seperti kurang garam lah ya. Dan apabila kehilangan garam potasium, ia akan menyebabkan otot-otot kita menjadi kejang ya, dan tidak berfungsi lah. Dan kehilangan garam ini selalunya berlaku apabila mengambil dos yang tinggi di dalam sirap. Jadi inhaler adalah lebih selamat kerana dosnya lebih kecil berbanding sirap. Dan 100 mikrogram untuk capai 1 gram sama dengan 10 puff. Maksudnya 10 kali 100 dah dapat 1000 mikrogram bersamaan dengan 1 miligram. Jadi dosnya sangat kecil dan ia direct pergi paru-paru. Dan kita tahu ia penyakit paru-paru di mana saluran paru-paru tu sempit dan ia perlu dikembangkan semula. Jadi mestilah sesuatu yang fast, yang cepat masuk dalam paru-paru. Jadi benda ni kecil dan senang absorb, terus pergi paru-paru, dan ia sangat-sangat cepat kalau kita ambil cara yang betul dengan menggunakan aero chamber ataupun dengan menggunakan teknik yang betul ya, melalui inhaler. Kalau budak yang dah besar sikit atau orang dewasa yang dah besar sikit, mesti guna teknik yang betul. Jadi inhaler ni kena bawa ke mana-mana. Kalau nak pergi jalan ke, nak pergi swimming ke, nak pergi tempat sejuk ke, mesti standby inhaler ni. Sebab anytime kalau tiba-tiba dia terkena attack tu, ada benda ni. Jadi direct ya, benda ni senang mobile bawa ke mana-mana berbanding sirap yang cepat rosak. Yang ini selagi tak habis, lagi itulah sampai dia punya expired date. Kalau sirap 2-3 bulan dah rosak dah ya. Untuk mengurangkan keradangan yang berlaku dalam paru-paru, iaitu yang menyebabkan kebengkakan pada saluran dan penyempitan, dan mengurangkan sensitiviti dalam saluran paru-paru, kita bagi inhale corticosteroid. Dan ia tidak bahaya, ia direct effect kepada saluran paru-paru dan tidak perlu skeptikal. Bagi memastikan keradangan dalam saluran paru-paru ini berkurangan, iaitu ia bertujuan untuk mengurangkan sensitiviti pada saluran paru-paru, mengurangkan bengkak dan mengurangkan penghasilan kahak, selalunya doktor akan berikan inhale steroid di mana ia sangat selamat dan direct kepada saluran paru-paru. Selalunya kita akan berikan ubat ini selama 2-3 bulan. Walaupun pesakit tidak batuk, ia perlu continue ubat ini untuk memastikan keradangan tersebut betul-betul berkurangan. Jika pesakit tidak lagi mengalami serangan asma yang kerap, biasanya doktor akan mengurangkan dos dan memberhentikan ubat ini. Dan sebenarnya cara pakai dia kita letak macam ni ya, dan letak di muka, tetapkan kedudukan ni, ini hidung dan ini di bawah dagu. Dan apabila dia pump, mesti pump, ni muka, okey. So pump, dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastikan yang valve ni akan bergerak setiap kali nafas hembus. Dan buat lagi pump. Okey, tadi dah dapat 100 mikrogram. Puff kedua dapat 200 mikrogram, dan itu dos yang kita tetapkan nanti biasanya ikut berat ya. So jadi 3 puff ke 4 puff ke, tapi jangan terus puff macam tu. Mesti puff dan nafas dulu, puff dan nafas dulu, puff dan nafas dulu banyak kali. Okey, yang itulah kita kata penggunaan inhaler sangat cepat berbanding dengan sirap ya. Sirap ambil masa untuk dia travel daripada perut pergi masuk darah, pergi masuk paru-paru
rawatan seterusnya, kemungkinan ada doktor yang suggest untuk bagi Montelukast makan waktu malam, iaitu ia akan mengelakkan daripada sel-sel radang untuk apa kita panggil leukotriene antagonist, untuk mengelakkan daripada keradangan ataupun sensitivity kepada bahan-bahan di keliling kita lah, ataupun makanan-makanan yang tertentu. Dan itu biasanya kalau dalam keadaan yang certain doktor dia akan bagi sama-sama dengan treatment tu untuk mungkin sebulan macam tu dan dia bukan rawatan untuk macam kita batuk kita bagi benda tu, tak. Dia sebenarnya untuk maintenance juga, sama macam steroid tadi, tapi dia bukan steroid lah Dan ada juga rawatan lain, orang yang asma ni mempunyai mucus yang banyak dan pekat, jadi susah nak removekan mucus ni. Jadi kita kenalah bagi something yang untuk loosen the mucus, atau kita cairkan mucus tu supaya anak-anak kita senang batuk dan buangkan kahak tersebut, daripada ia tersimpan di dalam paru-paru. Jadi lebih baik anak tu batuk dan buang dan keluarkan kahak tersebut supaya dia tak menyumbat, menyebabkan mucus plug dan menyebabkan pertukaran udara akan terganggu. Ada juga parents yang rasa skeptical dengan dia kata kalau dah start inhaler ni nanti akan bergantung lama, bergantung pada ubat. Sebenarnya bukan bila dah start tu akan bergantung. Memang penyakit ni perlukan inhaler. Dan apabila kita rawat dengan cara yang betul, biasanya asma ni akan semakin pulih apabila dia semakin dewasa. Jadi apa yang kita perlu sekarang ni adalah kita nak kontrol supaya anak tu tidak kerap dapat batuk dan menyebabkan keadaan yang sangat teruk asma yang semput yang sangat teruk dan akan menyebabkan jangkitan kuman, menyebabkan mungkin life threatening attack So jadi kita tak nak ia berlaku, dan kenalah rawat paru-paru dia tu, bagi bersihkan dulu sampai dah bersih, nanti kita stopkanlah ubat tu dan kita monitor bukannya kita berterusan nak guna ubat tu sepanjang masa. Dan apabila paru-paru dah bersih, maknanya kuranglah attack. So itu yang kita nak aim sekarang ni Bagaimana pula dengan exercise Exercise ni sebenarnya anak-anak yang ada asma tidak patut dihalang daripada melakukan exercise, kerana apabila exercise sebenarnya bagus untuk kesihatan tubuh mereka. Sebab ada anak-anak asma yang dilarang untuk melakukan exercise, akhirnya menjadi obes, dan ini tidak bagus kerana ia akan menyekat saluran pernafasan di atas pula. Sebab bila obes, kawasan di atasnya akan jadi membengkak dan ia akan menyebabkan obstructive sleep apnea syndrome, dan dia akan amat susah untuk bernafas ketika waktu malam. Tetap kalau boleh kita nak elakkan berlaku obesiti, dan kita bagi anak-anak yang asma ini untuk aktif macam biasa. Dan sukan yang paling bagus adalah swimming. So maksudnya kita benarkan anak-anak kita pergi swimming atau bersukan macam biasa, aktif macam biasa. Tapi sebelum bersukan tu kita bagilah dulu 30 minit sebelum tu inhaler Ventolin untuk bagi saluran paru-paru dia buka dulu, supaya dia tidak tiba-tiba penat ke apa ke, tiba-tiba dia terkejut. Ini untuk anak-anak yang mempunyai asma, kita panggil exercise induced asthma. Saya rasa setakat tu saja dulu untuk buat masa ini. Tapi jangan lupa mesti like, share and subscribe YouTube channel Dr. Super Pok Pet.